السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa, yang saya muliakan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimin hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Untuk tazkirah ni tuan-tuan, saya nak bawa satu nasihat daripada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nasihat yang cukup pendek, yang mudah-mudahan kita ambil pengajaran dan kita renung-renungkan bersama akan maksud yang tersurat lagi tersirat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Yang bermaksud barang siapa yang merindui syurga, maka dia akan bersegera melakukan kebaikan. Akhirat nanti tuan-tuan, kita semua tidak punya pilihan yang ketiga. Pilihan kita hanya dua sahaja. Sama ada kita dicampakkan, sama ada kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, ataupun kita dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Datuk kita Nabi Adam alaihi salam, asal usulnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam sudah pasti, sudah tentu asal usul kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi matlamat kita tuan-tuan, kita nak balik ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita yang sebenar bukan kampung yang kita ada tu tuan-tuan. Kampung halaman kita yang sebenar adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak balik semua ke syurga. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada pada hari ini, yang ada dalam masjid ni, semua tergolong di kalangan ahli syurga. Amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra wal Mi'raj, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril alaihi salam naik burak sampai sahaja ke langit yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jumpa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wasiat yang cukup besar. Menerima wasiat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang mana wasiat ni Nabi Ibrahim wasiatkan untuk disampaikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semualah umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat beruntung. Apa kata Nabi Allah Ibrahim sebagai berita gembira untuk kita semualah? Berita gembira ni tuan-tuan, satu, kita dah terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah berita yang sangat menggembirakan. Berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menyampaikan pula kepada kita semua umat baginda yang sangat baginda sayang. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai Muhammad, beritahulah kepada umat kamu, setiap ahli syurga Allah akan kurniakan sebidang tanah. Oh, ni berita gembira tuan-tuan. Setiap ahli syurga akan dapat sebidang tanah.
Tuan-tuan, kalau kita dalam hidup ni Allah tak bagi kita tanah, jangan sedih, jangan duka cita. Kerana di syurga nanti Allah akan bagi kita tanah. Dalam hidup yang singkat ni, kalau Allah tak perkenankan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, jangan sedih, jangan duka cita. Pujuk hati. Saya pujuk hati saya dan kita pujuk hati kita semua, tuan-tuan, dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, yakni syurga di hari akhirat nanti. Kalau kita tengok dalam lirik lagu apa? Nasyid Hijaz. Apa? Fata Morgana, syok kan. Nasyid Hijaz Fata Morgana di last tu. Apa lirik lagu tu sebut apa? Sabar menempuh jalan. Tetapkanlah iman di hati. Yakinkanlah janji Tuhan. Syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat. Akhirat, dunia yang penuh pancaroba, akhirat itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi Nabi SAW menyebutkan, tuan-tuan, sebesar mana ganjaran bagi seseorang hamba di hari akhirat nanti dengan sebesar mana ujian yang dia tempuh sewaktu hidup di dunia. Kalau ujian yang kita tempuh dalam hidup ni besar, tuan-tuan, besarlah ganjaran pahala kita di hari akhirat nanti. Tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, kalau seminggu Allah tak uji dengan kesusahan, seminggu Allah tak bagi musibah, seminggu Allah tak bagi bala, dia menangis teresak-esak. Dan dia berkata, aku takut dan aku risau Allah tak sayang kepada aku. Allah, tuan-tuan, kita kalau boleh main masjid, balik masjid, main hidup dalam kehidupan kita ni, tak, Allah tak uji apa-apa, hidup tenang, kita rasa seronok macam tu, tuan-tuan. Para sahabat tak mau, nak ujian, nak kesusahan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, tanda Allah sayang kepada seseorang, Allah akan bagi hadiah, yakni ujian demi ujian, kesusahan demi kesusahan. Tu Nabi sebut apa? Sebesar mana ganjaran yang akan diperolehi oleh seseorang hamba di hari akhirat nanti dengan sebesar mana ujian yang dia tempuh sewaktu hidup di dunia. Tu, tuan-tuan, jangan sedih kalau Allah timpakan kita dengan kesusahan. Kerana kesusahan tu tak lama. Hidup ni terlalu singkat. Bak kata Sayyidina Ali, dunia ni tak ubah seperti mana kita mimpi, ya. Dan kehidupan yang sebenar adalah kehidupan selepas mati. Nabi Allah Ibrahim AS menyebutkan, wahai Muhammad, beritahulah kepada umat kamu, setiap penduduk syurga Allah akan bagi tanah. Beritahulah kepada umat kamu, wahai Muhammad, yang tanah syurga ni wangi, lebih harum, lebih wangi daripada haruman kasturi. Beritahulah kepada umat kamu, wahai Muhammad, tanamlah pokok-pokok di dalam syurga. Ini besar, tuan-tuan. Nabi Ibrahim kata apa? Tanamlah pokok-pokok di dalam syurga. Bagi tahu dekat umat kamu, tanamlah pokok-pokok di dalam syurga dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka akan tertanam satu pokok di dalam syurga, dalam tanah yang Allah kurniakan untuk kita, dan pokok itu akan menjadi milik kekal untuk kita selama-lamanya. Kalaulah dalam hidup ni, tuan-tuan, setiap hari kita boleh azam, kita boleh sebut 100 kali, 100 pokok dah ada di dalam syurga. Yang mana Rasulullah SAW ketika malam Mi'raj, Nabi diperlihat akan syurga. Allah bentang dekat Nabi, Nabi masuk ke dalam syurga, diperlihatkan akan syurga. Apa Nabi sebut? Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18 tentang pokok-pokok di dalam syurga. Nabi lihat pokok dalam syurga, kata Nabi, pokok dalam syurga ni dia punya teduh dia, bayang teduh dia 100 tahun perjalanan. Kalau kita duduk bawah pokok nak pi ke hujung ranting yang hujung tu, nak lepas daripada bayang teduh tu, naik kuda yang paling laju, 100 tahun perjalanan baru lepas bayang teduh tu. Satu pokok, tuan-tuan. Cuba kita gambarkan besar mana tanah yang kita dapat di dalam syurga. Kalau sepokok pun 100 tahun perjalanan. Allah, inilah janji yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita orang beriman sebagai hadiah di atas penat lelah kita sewaktu hidup di dunia ini.
Azam tuan-tuan lah, kalau boleh paling kurang 100 kali kita boleh sebut 100 pokok lah. Kalau sebelum kita mati, kita dah boleh tanam ribuan pokok dalam syurga. Kata ulama sebagai kesimpulan daripada perbahasan ni, takkanlah pokok-pokok dah ada dalam syurga, kita tak masuk syurga. Sudah pasti dan sudah pasti kita ni insya-Allah kita akan masuk syurga. Tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, if'alil khaira fa innahu miftahul jannah wa yaqudu ilaiha wajtanibis syarra fa innahu miftahun nar wa yaqudu ilaiha. Wahai sekalian anak Adam, berbuatlah kebaikan kerana kebaikan itu adalah menjadi kunci ke syurga atau menarikmu ke syurga, dan jauhilah kejahatan kerana ia adalah kunci ke neraka dan menghalau engkau ke sana. Tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut, jika kita rasa letih kerana melakukan kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, sedangkan kebaikan itu akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan perkara dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, sedangkan dosa itu akan kekal. Tuan-tuan, seandainya kita diizinkan Allah masuk ke dalam syurga, langkah saja masuk dalam syurga, hilanglah semua duka cita dan kesedihan yang ada pada kita selama-lamanya. Masuk dalam syurga, sedih hilang, duka cita hilang. Setiap hari akan bertambah nikmat, setiap hari akan bertambah bahagia untuk penduduk syurga. Sehingga kitalah akan rasa kitalah orang yang paling bahagia, kitalah orang yang paling mewah, dan kita akan rasa kitalah yang paling dilayani oleh Allah dengan sebaik-baik layanan. Sehingga satu hari tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjemput, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjemput semua penduduk-penduduk syurga untuk menghadiri satu perhimpunan di dalam syurga. Kita pun tunggu tarikh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahaja tarikh tu tuan-tuan, kita pun pergi ke perhimpunan yang dijanjikan oleh Allah di dalam syurga tu. Syurga tu dah indah dah. Perhimpunan yang kita nak pergi tu tuan-tuan, tempat yang berkali-kali ganda indah. Sampai tempat yang dijanjikan perhimpunan tu tuan-tuan, kita pun masuk ke tempat tu. Kita masuk ke tempat tu tuan-tuan, jauh di depan kita tuan-tuan ada mimbar yang sangat indah, mimbar yang sangat bercahaya. Kita pun duduk di atas kerusi-kerusi mewah di dalam syurga, menanti apakah yang akan berlaku pada hari itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjemput rasul yang pertama yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yakni Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam pun naik ke atas mimbar untuk membaca kitab Zabur. Sudah tentu tuan-tuan, Nabi Daud ni Allah bagi kelebihannya, suara dia sedap, merdu. Bila Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, burung yang terbang ni dia berhenti. Dan dia terlupa yang dia berhenti kerana terlalu asyik, terlalu merdunya, terlalu khayalnya mendengar suara Nabi Daud. Dia berhenti, last kali dia jatuh. Daun kering yang luruh melayang-layang. Ya Allah, merdunya suara Nabi Daud alaihi salam. Selesai sahaja Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, Nabi Daud pun turun. Malaikat pun menjemput Nabi Allah, Rasul yang kedua yang dikurniakan kitab, yakni Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pun naik ke atas mimbar untuk membaca kitab Taurat. Selesai saja Nabi Musa alaihi salam baca Taurat, Nabi Musa pun turun. Malaikat pun panggil Nabi dan Rasul yang ketiga yang Allah berikan kitab, yakni Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam naik ke atas mimbar untuk membaca kitab Injil. Selesai saja Nabi Isa alaihi salam membaca kitab Injil, Nabi Isa pun turun. Kemuncak pada hari itu tuan-tuan, kita akan menyaksikan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput
untuk naik ke atas mimbar untuk mengalunkan, mengumandangkan, membaca kitab Al-Quran. Sudah tentu tuan-tuan kita akan melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita. Yang mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami para sahabat tidak pernah melihat insan yang lebih kacak dan lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf segak tampan tuan-tuan, kacak lagi, tampan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Daud alaihi salam suaranya yang sangat merdu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, tuan-tuan, suara Nabi berkali-kali ganda lebih merdu daripada Nabi Allah Daud alaihi salam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, suara Nabi yang sangat merdu, suara Nabi yang sangat lunak, membuatkan semua penduduk syurga yang berhimpun pada hari itu semuanya mabuk dan khayal kesemuanya. Nabi pun selesai baca Al-Quran, tuan-tuan, Nabi pun turun. Bila Nabi turun, Allah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua penduduk-penduduk syurga, wahai semua hamba-hambaku sekalian, nikmat apakah lagi yang masih belum kalian dapat? Semua penduduk-penduduk syurga akan jawab, wahai Tuhan kami, semua nikmat yang telah Engkau janjikan buat kami, semua kami dah dapat dah. Semua kami dah kecapi dah. Tidak ada lagi nikmat yang melainkan semua kami dah dapat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada lagi nikmat yang belum kalian dapat, yakni nikmat yang paling besar di dalam syurga. Yang pertama apa? Nikmat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, aku redha kepada kalian untuk selama-lamanya. Dan nikmat yang paling agung di dalam syurga yang Allah akan kurniakan buat penduduk syurga, iaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, tuan-tuan. Semua penduduk syurga boleh melihat dan menyaksikan Allah secara langsung. Yang mana para sahabat pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah aku lihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj di Sidratil Muntaha, indah dan seindah-indahnya. Semua penduduk syurga boleh melihat ketika tu, tuan-tuan, secara langsung Allah buka hijab, wajah Allah yang sangat indah. Bila semua pakat tengok, tuan-tuan, semua penduduk syurga akan terduduk lalu sujud kesemuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang paling kita tunggu-tunggu di hari akhirat nanti, tuan-tuan, nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua penduduk syurga boleh tengok Allah, lihat wajah Allah yang maha indah. Semua sujud di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, angkatlah kepala kalian. Angkat semua kepala kalian, kerana tidak ada lagi sujud di dalam syurga. Tidak ada lagi ibadat di dalam syurga. Tuan-tuan, betapa ruginya kita penduduk syurga. Dalam syurga ni pun Allah tak bagi ibadat. Nak sujud Allah tak bagi dah. Sebab apa? Ibadat, sujud, baca Quran, semua yang boleh kita buat ibadat ni hanya ada di dunia sahaja. Lepas kita mati, masuk syurga pun Allah tak bagi dah sujud. Walaupun nak sujud Allah tak bagi dah. Betapanya beruntung, tuan-tuan, kita masih lagi berbaki umur ni. Marilah sama-sama kita guna umur yang berbaki ni dalam kehidupan dunia yang singkat ni untuk kita menambah akan bekal akhirat kita. Sesungguhnya, tuan-tuan, orang yang menyesal ni Nabi sebut apa? Setiap yang mati akan menyesal. Para sahabat bertanya, menyesal atas apa wahai Rasulullah? Nabi jawab, jika dia orang yang baik, dia akan menyesal kerana tidak menambah akan kebaikannya. Orang baik ni menyesal sampai bila, tuan-tuan? Sampai dalam syurga pun menyesal. Duduk dalam syurga pun duduk sembah, menyesal. Sebab apa? Syurga ni dia ada banyak tingkat. Tingkat yang paling atas dia boleh ziarah syurga yang bawah. Syurga yang bawah tak boleh ziarah yang atas. Tu menyesal dah. Yang bawah tak boleh ziarah atas, yang atas boleh ziarah bawah. Allahu akbar. Dan kita akan bercakap apa? Jumpa ahli syurga, tuan, dia jumpa. Saya
Tengok kawan kita tu yang bersama dengan mai jemaah dengan kita di Masjid Bukhari, syurga atas, kita boleh bawah. Tu pun beruntung tuan-tuan masuk syurga. Tapi menyesal sampai bila? Untuk selama-lamanya. Jadi untuk tuan-tuan, saya nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua, waktu yang berbaki dalam hidup kita yang sangat mahal ni, marilah kita gunakan sepenuhnya untuk apa? Untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tuan pengurusi yang umum tentang wakaf yang nak buat minggu depan kan, wakaf masjid kan. Salah satunya di Kulim tempat saya lah. Di Kulim kami ni ada 2 masjid uzur yang nak buat baru. Bukan takat uzur ya tuan-tuan, salah satunya masjid Taman Selasih Kulim. Bila hujan ni tuan-tuan letak besen, ruayap tu hujan. Surau yang asalnya surau di upgrade menjadi masjid. Melimpah ruah sampai terpaksa pecah foriah, dah dua kali pecah foriah lah. Tu pun penuh situ tuan-tuan. Tiap-tiap malam masjid ni tuan-tuan, alhamdulillah. Majlis ilmu tiap-tiap malam penuh. Saya kira pergi masjid tu tuan-tuan, kalau buat kutipan satu malam 1000 biasa boleh dapat. Ramai. Beli 500 600 orang. Memang ramai sungguh lah. Tu tara kuliah tuan-tuan. Kalau Jumaat tuan-tuan sampai 4 tikap keluar lah. Jadi tuan-tuan minggu depan pakat-pakat bagilah untuk masjid kami. Yang kedua, Masjid Sungai Ulak. Masjid Sungai Ulak ni memang lama dah tuan-tuan, sampai anak-anak dia makan dinding dah. Masjid Papan, anak-anak makan dinding, pakat-pakat bagilah minggu depan untuk masjid kami di Kulim. Allahu Akbar. Dan jangan lupa tuan-tuan lah, untuk bangunan kelas pengajian Al-Quran, bangunan kelas kafah yang saya usahakan di tapak surau kami yang kosong, alhamdulillah bangunan dah siap dah. Seorang kontraktor mu'alaf ni dia sudi buat dulu dengan kos 220,000. Keluasan 80 kali 24, boleh buat 4 kelas. Alhamdulillah, hidup kelas pengajian Quran, kelas kafah, apa 220,000 kos keseluruhan, dia wakaf pula 20,000. Lepas tu pula saya dah bayar dekat dia sejumlah 101,000. Ni dengan kutipan yang sikit-sikit ni tuan-tuan. Kontraktor ni tuan-tuan yang dia boleh buat hutang ni, nak cerita sikit lah. Dia kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan berlemuh. Tak nampak macam kontraktor, ya Allah. Dia asalnya tuan-tuan sebelum dia masuk Islam ni, Hafiz ni, dia hutang dengan orang banyak sungguh. Apa yang dia buat semua tak jadi. Sampai satu tahan nak pinjam dekat Alung. Bini lari, rumah kena jual, kereta kena tarik. Hidayah milik Allah, dia masuk Islam dekat Masjid Taman Selasih, masjid yang nampak tu. Tu imam lama tu dia orang tabligh. Tu imam ni tanya apa? Hang masuk Islam, hang nak apa? Hang juga bak aku. Tu imam, saya masuk Islam ni, saya nak 2 perkara ya. Mudah-mudahan saya tercapai 2 perkara. Yang pertama, saya nak jadi orang Islam yang baik. Tu ya. Yang kedua, hari ini saya hutang banyak tu imam pun. Saya nak satu hari nanti orang pula berhutang dengan saya. Itu impian saya. Tapi Allah makbul semua tuan-tuan. Masjid, surau yang buat renovate apa minta dia buat tuan-tuan, boleh bayar hutang sekali tu hari. Tu imam kata kalau hang nak macam tu, hang sedekah lah juga. Sedekah. Saya ada RM60 tu imam, nak makan yang ni lah. Kereta pun kena tarik dah, motor pun duk nak isi minyak lagi. Nak makan yang ni sampai hujung bulan. Hang ni yang saya tahu. Hang kalau yakin hang boh. Oh tu imam pun tuan. Dia duk kata banyak kali tuan-tuan, dia ambil boh menyesal. Allah, duk teriak kan. 2-3 hari duk teriak macam mana nak buat ni, projek dah tak ada pun. Tapi apa jadi tuan-tuan, Allah balas balik apa yang dia infakkan, apa yang dia doa. Hari ni orang berhutang kat dia. Saya tanya dia orang hutang buat masjid, buat rumah ni. Kalau rumah tuan-tuan dia kena bayar 50%. 50% boleh bayar bulan-bulan. Kalau masjid surau ni dia tak kisahnya, ada 5,000 boleh buat lah. Jadi orang hutang dekat dia yang duduk bayar sikit-sikit ni hampir 10 juta. Saya tanya yang syoknya tuan-tuan, surat perjanjian tak ada, pakai risik dah. Saya kata kalau orang tipu macam mana ni? Tuhan tahu saya,
Tak lepas di dunia, lepas di dunia akhirat ni tak lepas. Subhanallah, yakin sungguh. Tawakal sungguh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau nak jumpa dia di Kulim, bagi tahu saya. Allahu Akbar. Bagaimana? Kami kalau kata tak sebab dia buat, tuan-tuan, nak kutip dapat seketul pakai doa, apa senang tuan. Tapi dengan sebab dia buat tu, alhamdulillah lah, boleh bayang sikit-sikit tu yang tak teruk tu. Kelas dah berjalan lah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Imam, Cikgu Nasruddin yang sudi menjemput, tuan-tuan yang sudi mendengar, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Hargailah waktu yang berbaki dalam kehidupan saya dan kita semua. Semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat kemenangan yang besar di hari akhirat nanti. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وصلاتنا وأعمالنا وهاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.